Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi pada semua peserta webinar pagi ini. Hari ini kita akan belajar secara online. Tajuk kita pada hari ini adalah kelas online cara guna dan fungsi platform analisa saham syariah screener.com. Kelas ini dirangka khas khususnya kepada semua para subscribers platform syariah screener.com dan juga terbuka kepada yang lain. Jadi pada siapa-siapa yang ada kawan atau keluarga yang masih berminat nak join, boleh pass kepada mereka link Zoom ini, tak ada masalah ya. Kelas ini dirangka khas untuk memandu para pelanggan akan cara terbaik dalam mengguna pakai segala maklumat, informasi, analisis serta berita yang wujud di platform syariah screener.com ini. Hari ini kita akan berada di bawah bimbingan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pengarah urusan Alza Group dan founder syariah screener.com. Maklumat penting untuk slot Q&A akan berlangsung sepanjang waktu pembentangan. Boleh terus type di ruang komen dan akan dijawab dari semasa ke semasa oleh doktor. Sedikit mengenai syariah screener.com, ditubuhkan oleh Alza Syariah Solutions Sdn Bhd pada bulan Julai 2020, diilhamkan oleh webinar yang kami jalankan untuk berkongsi pengetahuan pelaburan dan perdagangan saham. Dipimpin oleh pengasas kami, Dr. Zaharuddin sebagai Bursa Marketplace Syariah Scholar dan Social Influencer. Dia telah mula mengusahakan program pendidikan pelaburan dan perdagangan saham sejak 2016. Untuk memulakan program kita pada hari ini, saya akan menyerahkan spotlight kepada Dr. Zaharuddin. Saya ucapkan selamat menimba ilmu dan semoga anda memperoleh manfaat dari kelas kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengurusi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Pertamanya saya nak pastikan bahawa suara saya boleh didengari. Jadi tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Cuba respon sikit. Suara kurang fokus, tak berapa jelas boleh dengar Cuba nyatakan lagi sekali, kurang jelas. Okey, kalau kurang jelas saya cuba yang ini pula. Okey, bagaimana kalau macam ni, okey? Mana satu yang lebih baik? Yang tadi ataupun yang ini? Yang tadi ataupun yang ini? Okey, alhamdulillah. Okey, plan B kan. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama pada pagi ini, dan saya harap semuanya sihat-sihat belaka, tak ada yang sedang dalam keadaan sakit ataupun ada COVID punya kuarantin. Jadi kita harap semuanya sihat walafiat dan bersedia mental dan jiwa untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang dalam beberapa minggu sahaja lagi, ya. Baik, jadi kita syukur dapat masuk hari ini, dan kita juga alu-alukan semua para peserta kita yang nak belajar, sama ada anda akan terlibat dalam dunia pelaburan saham ataupun tidak, tak ada masalah untuk join program hari ini. Bagi mereka yang mengkaji pasal equity investment, pasal pelaburan pun boleh belajar. Walaupun anda tidak mahu pun terlibat dalam dunia saham, tapi just join untuk mendapat ilmu, melihat perkembangan teknologi terkini dari sudut keuangan Islam dan pelaburan Islam. Jadi bagi saya, ia akan insya-Allah juga boleh memberi serba sedikit input kepada para pengkaji, orang yang memonitor dan observasi, juga boleh mendapat banyak maklumat insya-Allah pada hari ini. Dan saya juga pada hari ini akan ambil masa yang secukupnya insya-Allah untuk saya terangkan tentang fasiliti
maklumat yang ada dalam platform syariahscreener.com yang baru saja kami wujudkan pada Ogos 2020, bulan Ogos 2020, yang mana pada hari ini alhamdulillah dia punya page view sudah mencecah 1 juta page view dalam tempoh untuk sebulan. Untuk sebulan sahaja, bulan Mac lalu sudah mencecah 1 juta lebih page view. Jadi saya kira ia adalah satu sumbangan saya kepada masyarakat Islam khususnya yang nak menceburi bidang saham ataupun tidak, tetapi just nak tahu serba ringkas tentang berita-berita yang berkait dengan korporat, juga mereka boleh terlibat dalam syariahscreener.com. Jadi sebelum saya teruskan lagi, kalau boleh para peserta sekalian kongsi sikit background saudara dan Zahir pernah tak terlibat dengan saham, ya? Jadi kalau ada, bolehlah saya tahu sikit kan. Maknanya di belakang ataupun bersama-sama saya ni adalah orang yang sudah pernah terlibat, ataupun beritahu juga sedikit background kerjaya saudara dan saudari sebagai apa, ya. Mungkin saudari sebagai jurutera ke, medical doctor ataupun sebagainya. Maka bolehlah saudari-saudari pun maklumkan kepada saya melalui ruang chat, ya, guru ke, penganggur ke, dulu pilot, sekarang bawa Grab ke, kan. Jadi boleh kita sama-sama sembang-sembang hari ini. Pak saya pun sambil-sambil mengemas dia, kan. Okey. Okey. Alright. Okey, good. Baik, jadi saya takkan cerita detail pasal saham, tentang apa itu saham itu, kena join program lain. Hari ini kita akan cerita pasal platform saja, tapi tak boleh lari daripada cerita pasal saham juga. Tapi basic-basic itu saya tak boleh nak cover sebab itu akan makan masa yang sangat panjang. Ya, itu kena ada satu program khas yang saya buat tentang program basic yang kita akan cerita pasal saham ini dalam tempoh 2 jam setengah. Jadi tuan-tuan boleh join ke program itu. Program hari ini just untuk saya terangkan pasal Syariah Screener. Baik, sekarang kita terus pergi kepada slide yang telah saya siapkan untuk ringkasan pembentangan saya sebelum kita pergi kepada one by one, stage by stage. Jadi tuan-tuan dan puan boleh nampak? Okey, slide yang saya siapkan ini, kita pergi sepintas lalu dulu, apa itu Syariah Screener ini? Sebab kita nak cerita panduan dia. Baik, nama diberi Syariah Screener. Jadi syariah itu adalah yang berpaksikan kepada Quran dan Sunnah. Jadi kita nak ambil apa saja kualiti hukum hakam dalam pelaburan, dalam panduan melabur, apa yang membawa kepada kebaikan dalam bab pelaburan ini, itu dah kita masukkan dalam syariah punya part. Screener itu adalah screener, kita screen ni macam kita buat scanning. Kan kita buat scanning, maknanya mana yang baik, mana yang dalam keadaan sangat baik, kurang baik dan seumpamanya. So jadi itu adalah lebih kurang maksud Syariah Screener itulah. Jadi dia sudah menjadi satu nama, bukanlah ia ni maksud apa nama kata kerja, ataupun dia adalah satu brand. Syariah Screener adalah satu brand. Baik. Jadi apa yang ada dekat Syariah Screener? Yang pertama sekali yang ada ni adalah berita dan info. Saya pergi kat sini dulu sebelum saya masuk ke website. Kita nak bagi overview gambaran. Berita dan info tentang semua syarikat-syarikat yang disenarai awamkan di Bursa Malaysia. Jadi itu yang pertama. Termasuk juga dalam info adalah syarikat-syarikat yang tersenarai di New York Stock Exchange dan juga Nasdaq, yang ataupun dalam senarai Standard & Poor's 500, S&P 500 di US. Kerana kita tahu bahawa US market adalah merupakan 55% semua pelaburan saham berpusat di United States of America, 55% daripada seluruh dunia. Jadi kita tak boleh lari daripada
juga nak kena tahu sikit tentang syarikat yang disenarai awamkan di Bursa New York, ya, di Bursa New York. Jadi ada dua maknanya, dua saja. New York, Malaysia dan New York. Dan US, New York, okey. Baik, yang kedua, untuk Malaysia kita ada maklumat lebih banyak lagi berbanding dengan yang US. Yang pertama, kita ada company announcement. Sorry, sebelum tu berita-berita ini sangat penting kerana sebahagian saham dia naik dan turun kerana berita. Ya, dan dia boleh bertahan kerana berita. So banyaklah syarikat-syarikat yang berada di dalam Bursa Malaysia, mereka sentiasa menyusun strategi bagaimana nak mengisytiharkan berita. Kerana bila pengisytiharan berita itu dibuat, dia boleh memberi kesan dan impak yang sangat jelas kepada harga saham. Sama ada berita pasal dia dapat kontrak baru, sama ada berita dia tukar dia punya top management, sama ada berita dia buat dia baru dapat kena saman ke, ataupun berita baik ataupun berita buruk, semuanya boleh memberikan kesan. So jadi sebab tu kita rasa sangat penting Syariah Screener memberikan maklumat tersebut. Sumber-sumber berita ini datang daripada pelbagai, daripada DH, daripada Reuters, daripada CNBC, daripada Bernama, daripada New Straits Times, daripada The Malay Bell, daripada Malaysia Kini, daripada Free Malaysia Today, dan macam-macam dikumpulkan menjadi platform gabungan berita-berita. Baik. Yang kedua, Syariah Screener juga mempunyai company announcement. Company announcement adalah kita petik mana-mana corporate exercise ataupun pengumuman oleh public listed company yang matters. Matters tu maksudnya banyak boleh beri kesan ataupun dijangka kuat boleh beri kesan kepada harga pasaran saham dia. Yang pertama, buyback. Buyback maksud dia apa? Maksud dia syarikat beli balik saham dia di pasaran terbuka. Kerana apa biasanya? Kerana dia yakin bahawa syarikat dia akan mendapat keuntungan yang lebih besar akan datang, ataupun itu juga memberi indikasi yang positif kepada sesebuah syarikat apabila syarikat tersebut membeli balik dia punya saham. Dan kita beri maklumat juga, bila dia beli balik tu, dia beli balik dengan harga yang sikit ke banyak? Yang sikit tu 100,000 ke bawah ataupun 500,000 ke bawah. Yang banyak adalah 500,000 ke atas nilai belian semula itu. Kita beritahu, kita akan listkan. Yang kedua, kita juga beri maklumat quarterly report. So setiap kuartal ada maklumat mereka hantar pada bursa, akan sampailah juga kepada Syariah Screener, ya, quarterly report mendapat lebih untung ataupun rugi dan seumpamanya. Yang ketiga, dividen. Ada maklumat tentang dividen, bila X date dia, bila dia punya tarikh, kalau kita beli sebelum tarikh itu, kita berhak mendapat dividen juga. Kita ada maklumat tu. Kita akan kongsikan di Syariah Screener. Ya. Yang seterusnya, kita ada real time chart, iaitulah price movement real time, yang pada hari yang dibuka pasaran, hari ini tutup, hari Ahad, kita akan dapat lihat bagaimana harga itu naik ataupun turun, ataupun chart dia sedang dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Yang kelima, kita juga menyediakan profil syarikat. Sebab saya punya falsafah dalam pelaburan saham, saya nak ajak orang ramai supaya melabur saham dalam keadaan mereka sedar syarikat ini buat apa. Saya tak berapa minat orang melabur dalam saham sedangkan dia tak tahu pun syarikat tu buat apa. Dia hanya hentam saja sebab bila tengok syarikat sedang uptrend, dia beli. Tanpa dia tahu pun syarikat ni buat apa. Saya tak suka macam tu. Maka saya punya style, saya nak kita tahu. Ya, saya nak kita tahu. So jadi berita dan info kita sediakan, dan company announcement yang penting-penting, buyback kita sediakan, quarterly report kita sediakan, dividen kita beri maklumat, real time chart kita berikan, profil supaya kita masuk dalam satu syarikat, kita tahu syarikat itu buat apa, dan seterusnya financial summary. Bagi mereka yang celik data-data keuangan, dia nak buat sematkan sendiri, pun boleh kita sediakan financial summary.
kepada setiap syarikat yang tersenarai. Hanya syarikat yang patuh syariah saja ada kat syariahscreener.com. Syarikat yang tidak patuh syariah di Malaysia tidak akan tersenarai dan tak boleh dicari pun. Yang ke-6, 7, iaitulah quarterly report summary pun kita bagi. Ya, summary dia maksudnya kita akan tunjuk nanti. Bagaimana summary ini pun kita sediakan. Dan yang ke-5, 6, 7, 8, yang ke-8 kita juga bagi maklumat perbandingan di antara syarikat A, contohnya dia ada syarikat-syarikat yang sama sektor dengan dia. Contohnya syarikat ni teknologi, semiconductor. So kita nak tengok dia ni punya prestasi kan dari sudut fundamental, dari sudut profit, dari sudut profit margin, daripada sudut earning per share dia dengan syarikat yang setara dengan dia ni bagus ke ataupun dia ni kurang bagus. Dia ni leader ke, dia ni laggard. So kita nak tahu. Jadi kita sediakan maklumat tersebut juga. Banyak tak tuan-tuan? Jadi semua ni tuan-tuan adalah memerlukan kepada kepakaran dan memerlukan kepada data. Financial data perlu dibayar. Maka kerana itu kita tak mampu nak sediakan semua ini secara percuma. Kalau percuma, ia mungkin tidak akan sustainable. Ya? Selain daripada itu, kita bagi lagi, banyak lagi kita bagi. Ya, yang tak ada kita boleh jumpa tempat lain kadang-kadang. Kita ada juga marketplace untuk menjual buku yang berkait dengan saham dan juga nota-nota dan juga video-video yang daripada orang yang kita yakin dan kita boleh percayalah. Ya. Dan yang seterusnya kita juga boleh membantu, kita sediakan satu link yang mana tuan-tuan kalau nak dapat private instructor, private trainer pun kita ada sediakan beberapa nama yang ada kita sudah pun berbincang dengan mereka setuju letak nama mereka di sini. Dan keseterusnya kita juga ada brokerage calculator sebabnya bila kita nak beli dan jual saham, kita nak tahu berapakah harga tolakan kos yuran. Yuran tu maksud dia tax lah. Clearing fee, SST, brokerage fee, stamp duty, semua ada. Jadi jangan kata orang masuk dalam saham tak kena tax, kena. Setiap kali dia beli, dia kena tax. Setiap kali dia jual, dia kena tax. Begitu tuan-tuan kan. Yang seterusnya, zakat calculator pun kita ada. Tak ada kat tempat lain ni tuan-tuan. Zakat saham calculator lah. Zakat saham calculator pun ada menurut badan berautoriti PPZ. Kita ambil PPZ punya calculator. Ya. So jadi kalau nak kira zakat, boleh menggunakan syariah screener juga. Yang seterusnya, bila sesiapa nak membeli saham, dia nak kena tahu, dia dah tengok chart, dia nak tahu bila dia nak masuk, bila dia nak keluar. Maka antara cara yang diguna pakai oleh pelbagai trader di dalam dan di luar negara adalah mereka melihat Gantt chart square 9. Gantt chart square 9. Kan? So jadi Gantt chart calculator pun kita bagi supaya kita dapat automatically dengan pantas mengenal pasti manakah harga support dan manakah harga resistance. Ya, jadi kalau ada soalan boleh tulis dekat chat ya. News kemas kini ikut kemampuan kami ya, ikut kemampuan. Kalau hari kerja lebih cepat ya, kalau hari tak kerja ni lambat sikit ya. Jadi soalan boleh type dekat chat ya. Jadi support artinya harga berada pada tahap yang bagus untuk kita entry, dia di tahap yang agak sedikit bawah dan ada peluang untuk kenaikan itu lebih besar, risk and reward. Yang seterusnya kita juga sediakan target prices by analyst. So analyst ada bank-bank perdagangan, dia ada memberikan analisa berapa harga naik, berapa harga turun. Mungkin ya, pada satu-satu saham, walaupun kadang-kadang tak berapa tepat pun, tapi maknanya boleh kita tengok juga dekat syariah screener. Dan yang terakhir dekat sini adalah accuracy report. Jadi kalau tuan-tuan kata, okey, sejauh mana tahap ketepatan maklumat boleh beli ke, boleh jual ke saham yang kita bagi dekat syariah screener, maka kita sediakan accuracy report. At least kita punya boleh kata 50 ke
80% accuracy kita menepati. Jadi tak ada satu sistem dalam dunia ni 100% tepat. 90% tepat pun tak ada, tuan-tuan. So jadi sebab saham ni dia banyak faktor. Faktor bukan hanya teknikal dan fundamental, tapi faktor politik, faktor-faktor bencana alam, semuanya memainkan peranan tanpa dapat kita agak. Jadi atas sebab itu dia boleh jatuh. Jadi atas kerana itu kita ada accuracy report, kita boleh tunjukkan bagaimanakah back test kita. Yang seterusnya kita juga adalah algorithm based analysis pun kita sediakan. Kita ada algorithm based analysis, yang mana algorithm based analysis ini saya bersama dengan rakan-rakan kita sediakan 12 technical indicators, yang mana daripada 12 itu saya dengan rakan-rakan yang mereka ini pakar sudah pun buat satu parameter, satu value. Value yang ini kalau harga dia sampai tahap macam ni, kalau dia sampai macam ni, maka kita letak dia, kita buat dia tanda hijau. Maka dia right. Kalau yang macam ni, dia tanda warning ataupun alert ataupun kurang bagus, kita letak pangkah. So jadi 12 technical indicators ini kita dah susun, kita letak command script dia dekat belakang back end of the system, maka bila harga tu bergerak, dia akan terus mentafsir dan menganalisa dan memberikan bacaan interpretasi. Sebab kalau kita pergi ke tempat-tempat lain, kita dapati bahawa semuanya raw data, tak ada interpretasi. Maka yang kami punya dia bergerak macam ni, macam gambar ni, maka diinterpretkan. Dan kita tak mahu hanya teknikal. Saya punya mazhab, saya punya falsafah, kita nak berjaga-jaga, maka kita nak tengok juga fundamental tu cantik ke tak cantik. Jadi kita tak nak teknikal je cantik, fundamental teruk, koyak, rabak. Jadi kita nak juga yang fundamental okey, kita letak 9 fundamental analysis sekalikan dalam analisa kita secara algorithm base. Dan tambah lagi nasi tambah lagi, tuan-tuan. Kita ambil yang trading view punya analisis berdasarkan 28 technical indicators menggunakan mereka punya bacaan dan mengikut multiple time frame. Jadi kita letak juga dalam kita punya syariah screener. Saya akan tunjukkan one by one. Ini kita tengok fakta dulu. Baik, habis dekat situ, itu semua untuk saham Malaysia. Untuk saham US, kita ada juga bagi. Kita bagi syariah compliance screening for US stock. Yang mana kalau tuan-tuan nak membeli saham di United States, tuan-tuan nak tahu saham ni patuh syariah ataupun tidak, maka kami sudah pun membuat 2 financial filter ataupun tapisan yang besar. Mengikut standard antarabangsa 9 benchmark badan pengeluar fatwa terbesar dalam dunia kewangan Islam. Yang mana kita guna, saya ada semua formula dia. Maka saya gunakan, letak dekat dalam back end of the computer. Maka bila ada saja laporan keuangan yang disubmit oleh syarikat yang disenaraikan di New York Stock Exchange atau Nasdaq ataupun S&P 500, di SEC, iaitulah Securities and Exchange Commission di US, dengan 10K punya laporan, kita sedut daripada situ dan kita buat analisa secara automatik dan juga manual. Dua-dua kita buat. So jadi saham US pun ada, sebab saya sendiri dulu pernah nak beli saham US tapi pening kepala sebab tak tahu nak rujuk kat mana nak menentukan kepatuhan syariah. Kalau ada pun bayarannya terlalu mahal, maka ia amat menyusahkan. Baik, ada soalan kat situ, tuan-tuan? Sebelum kita pergi ke syariah screener betul-betul, ada possibility tak counter DM Plus contohnya sekarang marking syariah tapi tak jumpa dalam syariah screener? Ya, contohnya mungkin ada, sebab kita mungkin ambil masa lambat sikit. Sebagai contohnya ada yang tukar nama. Yang tukar nama ni kita pun nak kena check balik lah. So, jadi dia tunggu masuk sikit. Dia yang pertama. Yang kedua, kerana ada reclassification. Bila ada reclassification, syariah
Dulu dia tak syariah compliant, maka tak ada. Maka bila dia syariah compliant, kita ada ambil sikit masa untuk menyenaraikannya di dalam syariah screener. Okey. Baik. Jadi admin tolong approve orang nak masuk grup Jom Saham. Tak apa, itu kemudian pun tak apa. Ya. Aiman kalau sempat boleh tolong approve mereka. Baik, jadi habis. Okay, habis sekarang kita tengok the real syariah screener. Apa yang patut kita buat, apa yang patut kita faham, apa yang teknik yang patut kita pakai, bagaimana ia boleh membantu kita dalam mengenal pasti saham yang baik. Ya. Baik, jadi kita pergi kepada syariah screener. Okay, sekejap. Saya cek. Okay. Baik, ni. Baik, sekarang kita pergi the real one by one. Kita pergi. Bagaimana nak faham, bagaimana nak ambil manfaat daripada syariah screener. Yang pertama, ini adalah page depan sekali. Page depan sekali ini, kalau tuan-tuan baca dekat sini ada news, dalam dan luar negara punya news. Dekat sini ada artikel, dalam dan luar negara juga. Ya. Akan datang kita akan pisahkan yang bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. Tapi sekarang ni kita belum buat lagi. Kita akan pisahkan. Sekarang ni kita campur je. Ya. Baik, dekat sini kalau tuan-tuan nak cari dekat news, apa-apa news yang berkait dengan apa-apa syarikat, tuan-tuan boleh type saja syarikat punya nama, Top Glove. Maka keluar semua news yang ada pernah tentang dia. Kat sini. Kan? Tapi kalau nak tengok lebih banyak news tentang yang ada di dalam database kami, tekan dekat More News. Tekan Top Glove. Maka semua news yang ada cerita Top Glove akan keluar. Ini pun boleh tengoklah, tapi tak perlu sangatlah. Kemudian kalau nak tengok artikel pun sama, pergi ke artikel, tengok Top Glove. Tak ada artikel pasal Top Glove. Belum ada. Okey, ada. Kena jarakkan. Okey, ini semua yang artikel yang ada menceritakan pasal Top Glove. Okey. Alright. Baik, kalau announcement pun sama juga. Pergi ke announcement. Nak cari announcement yang ada cerita pasal Top Glove saja. Contoh, Top Glove. Dia akan, ni, ada share buyback. Share buyback pada 22 Februari, 19 Februari, 16 Februari, 10 Februari. Semua ada. Banyak sangat dia beli balik share dia. Sebab memang dia punya share memang fundamentally power. Sangat power. Tapi dia punya technical sedang tak bagus, orang sedang menjualnya. Terlalu banyak share buyback dia, announcement dia. Baik. Kemudian kalaulah kata announcement, kita nak cari berita pasal K-Power. Kita type macam tu. Maka dia akan keluar announcement K-Power. Oh, tak ada berita, ada announcement. Sekejap. Saya salah je. K-Power. Ada. Itu dia. Ini adalah K-Power punya. Maknanya ada berita dividen dia. Ni ada sebut kat sini. Maknanya, ni K-Power. Berita dividen 28 Oktober yang lepas lah. Maknanya terbaru atas sekali lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Dia akan bagi first and final dividend 2.26 sen. Gitu. Jadi itu adalah yang pertama. Penggunaan news, search for news, membaca artikel, juga boleh. Contohnya cari Tesla kat artikel. Pun boleh. Ada syarikat-syarikat yang cerita-cerita pasal yang ada sebut Tesla, ada keluar sini. Ada keluar. Gitu. So itu adalah fungsi search pada news dan artikel. So jadi kalau tuan-tuan baca sini, so ini adalah daripada News Straits Times punya berita, boleh buat pembacaan dan boleh buat share dan seumpamanya. Okey. Baik, jadi itu adalah news dan artikel yang boleh beri kesan sebenarnya kepada saham. Baik, habis dekat situ. Yang ini, news dengan artikel percuma. Semua orang boleh baca. Tak perlu subscribe, tak perlu bayar 1 sen pun boleh baca.
dan boleh buat search. Tetapi bila tuan-tuan nak pergi ke kat sini tadi, dia ada mode news dengan artikel kan. Sini semua tuan-tuan boleh cari percuma tanpa perlu apa-apa bayaran. Contoh tuan-tuan carilah news pasal KWSP. Tu kan. 8,000 orang bukan Islam memilih simpanan syariah. Orang Islam baru 82.6%, 89.2% lagi orang Islam yang masih lagi bergelumang dalam simpanan syariah, simpanan konvensional. Tak ada fikir nak tukar. Orang bukan Islam dah 8,000 orang dah pergi. Walaupun mereka bukan Islam. Jadi ada berita-berita macam ni, macam mana nak buat penyucian, macam mana nak kiraan zakat atau dividen ASB, cara labur di syarikat gergasi di Amerika, dan macam-macam. Tapi yang announcement hanya premium, hanya untuk pelanggan saja, orang yang subscribe saja. So untuk news dengan artikel, semua orang boleh baca. Tiap-tiap hari. Malah tuan-tuan nak buat iklan pun, yang inilah saya cerita, page view ni, 1 juta sebulan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat iklan pun, boleh hantar dekat email kami kat sini, ezharsyariah@gmail. Nanti boleh masuk iklan tuan-tuan di sini. Dan kita akan ada satu lagi dekat sini pun boleh. Iklan pun boleh. Baik, announcement hanya khas untuk orang yang subscribe. Ada latest dividend, share buyback, share buyback convert glove 1 April yang lalu. Kita tengok sikit, banyak tak dia beli? Nampak? Date buyback 1 April, dia beli sebanyak 2.6 juta saham dia semula. Maknanya memang dia tahu, dia punya company memang power, tengah banyak buat duit, so dia beli balik. Tak payahlah, orang tak mau tak apa, biar aku beli. Dia kata gitulah. Termasuk juga sebab dia beli balik, nak bagi saham dia naik balik sikit lah, ataupun dia nak support supaya saham dia tak terus jatuh. Jadi dua-dua itu adalah ada kemungkinan yang besar. Itu menunjukkan ada confident syarikat ini terhadap mereka dirinya sendiri. Ini adalah announcement yang hanya khas untuk orang yang melanggan. Okey, nampak ya? Yang seterusnya, habis dekat situ, news habis, artikel habis, announcement habis. Yang mudah-mudah lagi apa ada kat sini? Kita tengok dekat sini, kita tengok dekat sini ada marketplace. Marketplace ni ada benda-benda yang boleh tuan-tuan consider untuk beli. Dan kemudian kalau tuan-tuan ada juga maklumat tentang saham yang bagus-bagus untuk tuan-tuan jual, boleh tuan-tuan beli, jual dekat sini juga. Boleh contact kami untuk jual tuan-tuan punya produk. Ya. Kemudian kalau find your trainers, kita boleh cari beberapa orang trainer, boleh tekan dekat link ini dan cuba hubungi mereka melalui link ini, engage dengan mereka directly. Kalau mereka layan lah. Kalau mereka tak layan, maknanya tengah busy lah tu. Full kan. Jadi tuan-tuan boleh pergi cari trainer-trainer saham, private trainer. Habis dekat situ, tuan-tuan juga boleh tengok tadi apa? Accuracy test. Accuracy test dekat sini ada 1 April yang lalu. 1 April yang lalu. Kan? Sebelum tu, hari sebelum tu dah keluar dekat list syariah screener bahawa ini saham-saham yang ada harapan, yang ada kebagusan. So jadi dapat lihat bahawa contohnya dekat dalam syariah screener tulis technically excellent untuk pegangan 1 hari. Dan terbukti Hexstar ni, dia punya previous close 31/3, ni 1 April kan, RM1.26. Dia punya open price turun sikit pada 1 April, tapi dia sempat naik. Dia naik sampai 1.3 dan close pada 1.3. Maka kalau kita ikut algoritma yang kami keluarkan ni, technically excellent ni, alhamdulillah dah dapat 3.17% satu hari. Okey lah. High tech pun sama 3.45. Kalau PE ataupun PI, ya, 2.94, kalau CBIP dah dapat 4.80, ATAIM dah dapat 5.82 dan ada juga kami keluarkan maklumat tentang technically downtrend campur. Maknanya ini adalah sangat-sangat tengah downtrend. Kalau tuan-tuan pegang, consider untuk sell contohnya kan, kalau ikut ilmu teknikal. Contohnya Kobai, kita kata technically tengah downtrend.
So memang betul, previously close tengah 4.7, open price 4.7, kita dah kata dah technically downtrend. Dia tak mau jual, tengok-tengok turun dan close pun jatuh 1.91 rugi. Ini adalah sampling, kita tak ambil semua tapi kita ambil sebagai sampling bahawa ada di sana ketepatan yang boleh kita consider. Email ni ada salah sikit, ini email lama. So ada juga technical analyst punya, bukan technical analyst, bank investment bank punya price target. Mereka akan buat pengisytiharan 1/4 hari itu. BIMB buat satu pengumuman. Mereka kata BIMB punya saham boleh cecah RM5. Harga sekarang RM4.20. Dia kata boleh naik sampai RM5. Maka ada potensi upside 19.05%. Dia punya call buy. Kan? Jadi gitulah. Ini siapa punya analis yang keluar ni? Hon Leong Group. Hon Leong Group yang membuat analisa pasal potensi BIMB ni. Ya. Jaga sama juga Public Bank keluarkan analisis dia. Dia kata saham Saipak ni harga sekarang 1.32. Ada harapan naik 1.84. Ini dia cakap, bukan saya cakap, bukan Syariah Skinner cakap. Syariah Skinner hanya memberikan maklumat yang telah dikeluarkan oleh Public Bank. Dia kata boleh naik sampai 39%. Ini source daripada mana? Public Bank yang cakap. Samalah dapat ni. Dia punya call buy. Ini boleh beli. Tapi nak beli kena double check, cross check. Bukan beli terus. Jangan terus ikut je lurus benda itu, jangan. Kan? Dia ni nak dapatkan maklumat untuk kita beli ataupun jual. Ini adalah yang dia keluarkan. 31 Mac pun ada. Ini adalah yang lain-lain. Kita cuba hadkan kepada syariah compliant stock sahaja. Macam VS, macam VS sebab ni. Hon Leong Group punya telahan, dia kata boleh naik sampai 3.44. Tapi Public Bank tak setuju. Dia kata naik sampai 3.04. Public Bank punya analisis kata boleh naik sampai 6.67%. Hon Leong kata boleh naik sampai 20.7%. Tuan-tuan nak percaya mana? Tuan-tuan terpulang. Ya. Banyaklah. So tuan-tuan boleh tengok di ruang sini dekat more accuracy test result. Okey. Kemudian refer and earn nanti saya cerita kemudian. Okey, habis kat situ. Sekarang kita pergi pula kepada yang seterusnya. Apa lagi Syariah Skinner boleh bagi? Yang seterusnya yang paling penting adalah yang ini. Siapa-siapa nak berdagang saham, melabur saham, tempoh short ataupun mid term, maka di sinilah tempat tuan-tuan duduk. Ataupun dekat atas ni, technical namanya. Kalau tuan-tuan nak pegang saham agak long term, 1 tahun punya bacaan, ataupun macam itu, tuan-tuan pergi dekat fundamental ataupun dekat sini, sama saja, Malaysian stock long term. Ya. Dan kalau tuan-tuan nak tengok yang US kat sini, kalau nak pergi tengok tutorial kat sini. Ya. Okey. Okey, jadi kita tekan kat sini. Okay, bila tuan-tuan tekan saja, dia akan keluar list yang macam ni. Apa benda list ni? List ni bukan semua saham atas di Malaysia ada. Dia hanya keluar dalam 30 saham saja, 20-30 saham saja yang kita analis secara algoritma. Dia dah keluar, dia dah analis pada beratus ni, dia keluar yang ini. Yang mana yang akan tersusun, dia letak sebelah atas ni adalah yang nampak paling sihat dia punya chart ataupun harga, dan yang belah bawah adalah yang perlu kita hati-hati. Sebab ni yang ada downtrend merah-merah ni kan. Jadi kita pakai bahasa apa ni? Yang pertama kita pakai time frame daily. Maknanya kalau bermaksud kalau tuan-tuan nak beli dan jual dalam hari 21 hari atau seminggu. Sampai seminggu. Yang minggu, weekly adalah 1 minggu ke beberapa minggu. Kalau tuan-tuan nak beli tempoh 1 bulan saja simpan ataupun beberapa bulan, tuan-tuan tengok yang ini. Kalau tuan-tuan nak beli tahunan tanpa perlu tengok tiap-tiap minggu, tanpa perlu tengok tiap-tiap hari, tuan-tuan beli yang tengok yang yearly. So jadi kalau tuan-tuan nak betul-betul puas hati, tengoklah yang semuanya excellent. Yang paling tinggi namanya excellent. Technically excellent. Okay?
technically excellent ni dulu kita namakan inilah dia technically excellent ni inilah dia. Kita namakan dia meaning of technically excellent, good, technically downtrend campur signal. Apa maksud? Tuan-tuan boleh baca dekat sini. Artinya technically good maknanya dari sudut technical, bukan saya suruh ke tidak. Maknanya dia automatic, dia akan semak, analyze berdasarkan algoritma yang kita bagi dengan parameters dia. Maknanya kalau technically good maknanya bagus. Boleh consider untuk beli kalau tuan-tuan tahu macam mana nak masuk lah. Macam tu. Kan? Jadi kalau excellent maksudnya memang betul-betul kuat. Dia punya chart ni kuat. Menunjukkan dia sedang atas, naik ke atas. Tapi kalau tak betul cara, tuan-tuan beli di tengah atas sangat, dia pun dia nak turun dah. Jadi sebab tu technical membantu sahaja untuk tuan-tuan membuat shortlist dan watch list. Lepas tu tuan-tuan dan puan, kita kena buat kita punya selidikan tambahan. Kalau technically downtrend, dia memang sedang menurun. Dan kalau downtrend campur, maknanya dari sudut technical, dia memang sangat teruk jatuh. Dan kalau neutral, dia tak berapa jelas. Ya, dia sedang maknanya sideways. Dia tengah bergerak, tengah je. Dia tak naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. Maknanya dia tidaklah turun ataupun dia sedang menaik, tak ada. Ya. Baik, jadi ini adalah indikator yang kita guna untuk membuat analisa tadi. Ini semua nama-namanya ada. Kalau tuan-tuan nak tanya apa indikator yang digunakan, ini 28 indikator ni kita guna international standard. Tetapi yang kita guna untuk kita punya standard, yang kami punya standard sendiri adalah yang ini. Tekan kat sini, yang ini tekan kat situ, dia akan keluar. Dia akan keluar chart. Awak lambat dah ni. Dia keluar chart, dia keluar entah apa benda ni. Ini yang namanya Gantt chart square 9. Dan dia akan keluar, nampak ni. Dia keluar profile, dia keluar ini. Inilah yang saya katakan dekat sini adalah technical analysis yang kami buat. Ini adalah indikator yang kami gunakan. Stochastic RSI, gap up, ada volume atau tidak, upward momentum ada tak, MACD, pivot point, sedang naik ke atas ataupun tidak. Ya, short term, moving average, mid term, long term, okay, Ichimoku, Kumo, Bollinger Band dan Heishi-Nichi. So ini semua yang kami guna. Tapi kalau tuan-tuan nak double check, Pak, ini semuanya hijau kecuali satu. Bila lebih daripada 50% hijau, maka ini menunjukkan technically excellent. Itu jadi dia excellent sebab 50% hijau memang technically excellent. Kalau mungkin kurang sikit, dia technically good sahaja. Kan? Kemudian kita combinekan dengan fundamental ratio. Fundamental ratio ni pula pun sama juga. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So jadi kalau more than 50% dia adalah hijau, dia pun maknanya excellent. Fundamental pun excellent, technical pun excellent, excellent. Macam tu lah. Lepas tengok excellent kat sini dua-dua, kita tengok pula yang ini. Dia buat apa syarikat Dufu ni? Oh, dia masuk, dia punya sektor producer manufacturing, metal fabrication. Tapi nama teknologi. So maknanya dia ada melibatkan fabrication dan manufacturing bahan-bahan komponen teknologi. So dia ada bau-bau teknologi tu ada. Bagi sesiapa yang nak tengok fundamental, nampak ni ada kat sini. Okay, revenue kita dah buat analisis. Automatic kita bagi interpretation. Year on year ada kenaikan. Maka ini menunjukkan bagus. Dia automatic, tak perlu kita nak tengok, dia dah right. Earning history dia, year on year, kalau perbandingan tahun lepas dan tahun sebelumnya, maka ada kenaikan. Kita right. Debt to equity ratio, maknanya keberhutangan dia berbanding dia punya shareholder punya equity ratio. Dia punya tahap keberhutangan dia, tahap boleh muflis tu jauh ke dekat. Kalau dia 1, dia maknanya tak berapa bagus. Kalau dia bawah daripada 1, semuanya alhamdulillah sihat. Jadi kat sini bukan hanya bawah daripada 1, tapi 22% sahaja, 0.22 ni maksudnya 22% sahaja hutang dia berbanding equity ratio. Maka ini adalah sihat. Macam itulah.
Interim revenue. Interim revenue dia ada sikit kurang. Bukan pangkah terus tak bagus. Ada kurang sikit berbanding kuartal yang sebelumnya. Sebab tu dia kita pangkah. Kita nak tengok yang revenue pun naik. Earning per share dia quarter on quarter pun ada jatuh sikit. Ada jatuh banyak. Jadi return on equity bagus. 20%. PE ratio, price to earning ratio 41, bagus. Apa saja 20 sampai ke 65 semuanya sihat. Belum mahal sangat. Tapi kalau dia lebih 70, dia dah mahal sangat. Tuan-tuan kena opt dulu, kena relax dulu, jangan beli dulu. Macam tu maksud dia. So kita dah buatkan right dah. Automatic. Annual revenue dia dan gross dan net margin dia 17% adalah sihat. Apa saja atas 10% adalah sihat. Ini semua kita belajar dekat kelas intermediate. Tapi kita sentuhlah sikit maknanya macam mana kita hasilkan benda ni kan. Dan kalau tuan-tuan yang berminat dengan numbers nak tengok sendiri, boleh tengok Dufu Financial. Market cap dia 2.075 bilion. Kan? Enterprise value ke 1.67. Dia punya total share outstanding ada 521 juta jumlah unit share dia. Ya, boleh tengok semua kat sini ada. Dan kemudian tengok financial summary. Tekan kat sini tengok. Dia punya revenue tahun 2019 quarter 3 dia 67. Lepas tu naik tak? Naik 78, lepas tu turun balik, lepas tu naik balik, lepas tu naik lagi, lepas tu naik lagi. Bagus tak? Bagus. Jadi itu cara kita tengok secara mudah. Tak payah tengok sebutir-sebutir. Kan kita tengok sebutir penat. Kita tengok dia punya overview atau tengok annual. Annual 2018 241 juta. Net profit 51.8 juta. Profit margin dia 21. Power. Power tuan-tuan. EPS dia 28 sen. Bagus. Cukup bagus. Kalau tahun selepas tu pula ini 249, naik tak? Oh, naik. 249. Dengan net profit 44 juta. Dulu 451. Turun pula net profit. Kurang buat bagus. Profit margin pun turun sikit. Dan EPS pun turun. Tetapi 2020, dia sudah menunjukkan peningkatan. Nampak? Revenue 249 jadi 297. Net profit dah naik. Dan profit margin naik, turun pula. Profit margin turun sikit. Tapi tak apa. Maknanya, tetap net profit naik. EPS pun turun, ada kurang sikit. Jadi macam itulah kita tengok. Boleh tengok dengan mudah. Dividen, ada tak dividen? Ada tak peningkatan dividen? Untuk 2018, 7 sen. 2019, 4.5 sen. 2020, 7.25 sen. Okeylah. Dividen pun ada. Tengok pula siapa dia punya pemegang saham. Pemegang saham dia, ni lah pemegang saham dia ada owner-owner ni, termasuk ada tak investor yang besar-besar. Ada ni Spring Investment, ini Kenanga Islamic Investor Berhad, adalah dua, ada dua. Baik, kemudian tengok pula peers analysis. Nampak? Peers analysis, kita nak banding dengan siapa ni? Dufu ni dia sektor industri, produk dan servis. Dia punya industri, material, component, equipment. Kita tengok satu siapa dia punya regu. Tengok Dan Comac. Oh, dia menang. Fonpack. Dia menang. Wellcal. Dia menang. Uchi. Dia menang. P. Oh, PE dahsyat. Tengok apalah PE dahsyat sangat ni. PE 286. Macam itulah kita tengok. Terpulang lah tuan-tuan nak ke? Revenue tak semestinya menunjukkan syarikat tu kena boleh tuan-tuan lebih patut beli. Ada kalanya Dufu lagi bagus. Kalau technical, tengoklah. Tengok net profit pula. Net profit, nampak. Walaupun revenue Dufu tinggi, PE ni tinggi, tapi walaupun dia macam 2 kali, 3 kali ganda lagi tinggi, tapi net profit Dufu lagi power. Kan? 18.26. Kuartal 3 2020 lah. Tapi yang ini PE dah menang melik dah. Profit margin Dufu 16. PE 5. Power lagi PE Dufu. EPS tengok. EPS lagi besar lagi best.
PE lagi best, PE lagi power, NTA, ini kena belajar khusus intermediate. Annual pula, tengok annual. DOFO 3.38, profit margin, PE 24%, DOFO 83, wow, kan 69, 70. So jadi maknanya kalau kat sini kita dapat buat perbandingan. Kalau nak tengok dengan Wong, tengok dengan SKP, VS, Rubber Rack, semua kita, tapi jangan lawan yang glove ni. Ini industrial product tapi masuk glove, yang lawan glove habis glove tengah power sekarang. Dari sudut untung. Jadi nampak ni, ada semua dalam sektor ni ada. Dan kemudian tuan-tuan boleh tengok quarterly report history yang lengkap. Ini yang 26 bulan 2, quarter 4 2020, revenue ada 85 juta, kemudian sebelum tu 75 juta, sebelum tu 73 juta, maknanya meningkat. Nampak ni, 62, 23, 75, 85. Bagus. Profit pun naik. 18 juta, 12 juta, 16 juta, 20 juta. Ini profit before tax. Yang ini net profit. 14, 12, 9. Naik. 3 kuarter dah naik. 4 kuarter dah naik. Ini naik kat sini lah. Tapi dah turun-turun naik balik. Ini adalah faedah. Dan kemudian kalau ada related news. Tak banyak lagi lah. Kalau ada related news, dia akan keluar kat sini. Dan bawah ada zakat calculator. Katalah kita ada beli saham ni, DOFO, kita masuk kat sini. Contoh, kita beli saham DOFO, kita belilah, katalah 9,000 unit. Harga dia berapa? Harga dia kita naik atas tengok, 3.98. 3.98. Dividen ada tak? Dividen ada. Dividen berapa sen? Mana tadi dividen? Dividen katalah kita pegang lama 7.25 sen. 0.0725. Macam tu buat dia RM Jangan salah pula dengan 2.7.25 ringgit pula ataupun 72 sen pula. 7.25 sen. Kemudian purchase berapa? Okey, kita pun tekan ni, nampak ni. Faham? Kita tekan. Ada tak dalam akaun kita? Ada duit tak? Katalah ada RM500. Related cost berapa kita beli saham ni hari tu? Berapa dia punya cukai-cukai dia? Cukai tolak dia punya SST semua sekali. Macam ni kan, nampak ni. Bila kita beli satu saham, contohnya kita beli kat sini 3.98, kita beli 9,000 unit. 9,090 lot lah. So kita nampak ni. Kita punya bayaran untuk lain-lain ni RM35, RM10, jadi 45. 45 35 campur 10.75 campur 28.66 campur 1.72. RM76. 76.13. Tutup 76.13. Jadi habis. Jadi kena bayar zakat berapa? Untuk 1 tahun contohnya 906. Contoh kalau kita beli lagi awal lah. Kalau kita beli lagi awal, kita tukarlah kat sini kan. Jadi 906. Itulah dia. Kalau tak cukup nisab, dia akan kosong. Nampak? Semua ada di syariah screener. Bagus tak? Okey tak tuan-tuan? Lepas tu katalah nak masuk. Ini boleh masuk ke tak ni? Boleh masuk tak ni? Boleh masuk, tak boleh masuk. Katalah tuan-tuan tengok dah kat sini. Stokastik semua campur dah ni. Semua right dah. Tak apa, saya tak puas hati. Nak buat juga kajian. Boleh? Boleh buat kajian. Contoh masuk sini, saya nak tengok yang moving average mestilah atas 20. Moving average atas 20. Tekan situ, tekan 20. Okey. Ni line 20 hari. Line 20 hari average. Kalau atas 20, dia sedang upward, dia sedang uptrend. Nampak ni? Dia memang atas. Ni line dia 20, dia kat sini. Tinggi lah. Kan? Tapi nak masuk ni timing betul ke ni? Kita tengok pula kat sini. 3.98. Cat gancak. 3.98 dia akan kirakan. 3.98 kalau resisten dia 4.01, yang nombor 2 4.11, nombor 3 4.21.
Kalau support 3.91, mari kita tengok. 3.91. 3.91 support. Sekarang 3.98, satu kat sini. Kat sini maknanya kalau ikut gancat punya, kalau ikut gancat 3.91 kat sini. Ini ikut gancat lah. Itu support dia. Ya. Kalau ikut gancat, itu support yang paling dekat. Kalau ikut resistance yang paling dekat, terlalu dekat dah ni. Ini sudah terlalu dekat. Bila terlalu dekat, maknanya peluang nak dapat untung tu, risk reward dia tak berapa comel lah. Gitu. So kita tengok ni. Dia punya resistance kat sini, dia nak sampai sikit lagi kalau ikut gancat. Ini kalau ikut gancat. Kalau ikut mata kita tengok. Kita buat satu lagi lain pula. Kalau ikut mata kita tengok. Kat mana resistance terdekat, kita boleh tengok manakah candle tu paling banyak berhenti. Itulah maksud resistance sekarang ni. Kat sini, tak ada resistance yang cukup lah nampak gayanya. Tak ada, maknanya dekat sini tak kuat juga. Sini pun satu butir je. Sini pun, sini pun satu juga. Sini pun satu juga. Sini satu, sini pun satu. Sini lah sikit. Resistance pun tak clear kat mana nak letak, tuan-tuan. Kalau maknanya resistance ni semua tak kuat, resistance ni. Kalau ikut mata lah. Kalau ikut mata tak kuat, kita pakai sini. Ataupun nak pakai lain pun boleh. Kita pakailah Bollinger Band. Itu cara dia. Bollinger Band nampak. Resistance dia dah pecah ni. Resistance kalau ikut Bollinger Band dekat sini sama macam gancat. Iaitulah lebih kurang 3.91 ni dia punya support ni. Dia dah pecah. Sekarang ni resistance become support. Power lah. Dia dah pecah. Dah lambat sikit lah. So, jadi kalau mereka yang tak berani, maknanya walaupun keluar kat syariah screener, walaupun nampak semuanya okey, nampak ni semuanya gap up bagus, nampak sini bagus, nampak ni bagus, ini bagus. Tapi bila tengok timing nampak not that right lah. Dia dah tinggi sangat lah. Begitu kan? So, itu faedah dia. Katalah kita tak mau dah Bollinger Band, kita buang. Kita ganti pula dengan satu lagi. Kena channel. Betul. Nampak? Kena channel pun dah melampau-lampau. Melimpah daripada garisan atas. Bila dia dah melimpah, dia akan tarik macam ni, nampak? Tengok sejarah dia pula. Sejarah dia bila dia naik je daripada garisan yang ketiga, kita buang MA ni, supaya ganggu. Dia naik saja garisan ni, dia akan tarik balik. Walaupun dia akan naik banyak, tapi maknanya ini dah siapa-siapa tanggung risiko boleh lah, tapi dia tarik balik. Dia naik, dia tarik. Bila dia tarik sampai ke kaki. Sampai ke garisan bawah. Sampai garisan bawah ni namanya support, dia akan tolak balik ke atas. Tapi ada juga yang bocor macam ni, nampak? Dia naik. Tapi kat sini dia dapat, sini dia berhenti dia naik. Sini dia berhenti dia naik. Sini dia berhenti bocor sikit dia naik. Sampai sini dia berhenti dia naik. Lepas sini dia berhenti dia naik. Sini berhenti naik, sini berhenti naik, sini berhenti naik, sini berhenti naik. Nampak? Tengok behavior dia. Bila kita tengok behavior sejarah history dia, bila dia sampai saja dekat kena channel punya garis bawah, dia naik. Maka kena channel ini punya garis bawah ni adalah support yang kuat. Jadi boleh pakai nak tahu support dekat gancat. Ni dia klik-klik kan. Ni 3.98, dia akan pusing ikut pusingan macam ni. 3.98, 3.99 macam ni. 3.99, 4.0, 41. So jadi kalau dekat sini dah naik tinggi sangat, dia dah lepas bocor tu, dia dah bocor dia punya. Sebab biasanya bila dia bocor je dia punya bawah, dia punya naik tu agak kuat lah. Sebab ni dia bocor, dia dah naik. Dia turun sikit, dia naik. Bila dia naik, dia turun sikit, dia naik. Sekarang ni dia tengah naik. Masa ni kalau nak masuk, sangat risiko. So jangan masuk dulu. Tunggu dia tarik balik dekat dengan dia punya line atas. Dekat line atas dia tengok momentum macam mana. Kalau dia turun sikit lagi, tunggu dekat garis tengah ni. Nanti garis tengah ni akan terbentuk. Tunggu dekat garis tengah pun boleh juga. Ataupun garis bawah, lagi bagus, lagi selamat. Maknanya itulah dia pelaburan saham. Dari sudut fundamental dah cantik. Bisnes dia apa dah tahu. Keuntungan dia sebenarnya dah settle. Peer analysis dah settle. Kan? Technical dah settle. Tapi
Bila nak masuk, belum settle. Bila belum settle, kena tunggu. Maka itulah keadaan pelaburan saham. Dia bukan kena tunggu untuk dapat untung saja. Dia tunggu nak masuk pun kena tunggu. Nak masuk pun kena tunggu the right time. Kalau tidak, you dah terciduk macam orang kat sini. Dia gairah nampak, oh naik tinggi, beli turun. Tapi nasib baik, dia pun jual. Beli jual naik balik. Dia pun beli, oh dah sekarang ni memang power, beli kat sini. Dia beli kat 4.41, kesian. Apa jadi? Kalau dia beli dekat sini, dia sedang rugi. Dia rugi sampai tahap 27%. Dia mampu tanggung tak? Kalau dia tak mampu, dia dah jual. Dia jual-jual, naik. Habis. Sekarang ni dah naik. Tapi kalau siapa beli kat sini, masih lagi rugi. Rugi dia dah berkurangan jadi 9%. Nampak gitulah. So jadi syariah screener boleh conteng-conteng dekat sini. Boleh tengok risk and reward pun boleh. Kita buang ni dulu, ganggu banyak dekat lain. Risk and reward boleh tekan kat sini. Tekan kat sini dekat risk and reward. Katalah kat mana agaknya kita rasa dia boleh naik lagi. Maknanya sekarang ni dia punya resistance dia, kalau tak ada yang dekat ni, dia yang jauh-jauh ni adalah dekat sini lah resistance dia, area-area sini kan. Kalau ikut gancat tadi, resistance dia yang jauh adalah 411 dan 421. 411 mana? Sini. 411. So kalau 411 sini, maka bila kita nak masuk beli, katalah kita berani, tak kira dia naik dah lebih daripada garisan atas pun aku tak kira, aku nak juga. Tak apa, ambil. Bila ambil, kita target kita keluar kat mana? Kita keluar kat 411. Ataupun sebelum 411, sebab dia sampai resisten dia akan jatuh pasal. So jadi kecuali dia memang kuat sangat. So 410 adalah maksimum kau ambil untung. Dia sampai je pum jual. Sebelum sampai dah kena order dah. Jangan dah sampai baru nak tagih order. Tak dapat dah tuan, lambat dah. Dia kena order siap-siap dah. So itu maknanya trading plan. Trading plan ni lah kena ada belajar di dalam program macam ni. Program ni contohnya. Program intermediate 2.0 ni. Ni. Kita ajar trading plan. Tengok ni. Gancat, trading plan. Yang ini kita nak kena belajar. Jadi kena belajar pula fundamental tadi. Yang ini. Ni apa maksud dia, ni, apa merah ni, apa hijau ni, apa rambut ni, apa bawah ni, bangunan apa pula. Kemudian boleh tengok pula bawah ni boleh letak show boleh macam ada air tenggelam ni, apa maksud dia. Semua ni kita ajar dekat kelas 2.0 dan 1.0. Ni 1.0 yang pertama. Yang ini, lepas tu ni 1.0, sambungan dia 2.0. Tapi kalau siapa tak nak masuk yang ini dulu, nak mahal 100, masuk yang ini. Kita nak belajar candlestick saja. Apa maksud candlestick? Ni candlestick, ni candlestick. Kalau tak nak candlestick pun boleh. Tengok ni, tukar jadi line saja. Tu line je keluar. Kan, buang candle channel. Ini line dia, naik turun harga saham. Tapi candlestick ada something yang penting. Candle. Bar pun boleh. Tapi pakai candlestick, maka nak belajar benda ni, boleh belajar dekat sini. 49 riyal saja. Chart pattern ni apa benda? Yang ni. Dia naik turun ni semua sekali. Dia panjang besar, candle kecil, candle macam shooting star, candle macam hammer, candle macam hangman. Ada belaka. Ada maksud dia. Ini ilmu psikologi yang telah pun dibuat uji kaji berpuluh-puluh tahun. Baik, jadi itu adalah syariah screener boleh sediakan, dan juga sambungan dengan kena ada pengajian yang seterusnya. Yang ini 10 April saja, dekat dah. Baik, jadi ada soalan kat situ tuan-tuan? Boleh faham ke? Boleh tangkap ke saya punya cerita ni? Ke tak mana-mana pergi Dr. Zarudin ni kan? Okay, sorry, saya boleh baru tengok. Saya prefer yang mana? Doktor prefer kena channel atau BBC? Saya tengok dua-dua tuan-tuan. Saya tengok dua-dua. Saya sentiasa nak tengok juga. Nak tahu juga. Kan? Jadi saya double check. Admin ada rekod ada dekat Jom Saham, nanti tengok. Kalau teknikal cantik tapi fundamental lemah, risiko tinggi tak beli? Tinggi. Maka sebab tu bila kalau teknikal cantik, fundamental lemah, kita kena cepat-cepat tahu bila nak keluar. Contohnya macam saham ni contohnya kan.
Okey, saham ni kan masa macam ni kan, contohnya masa macam ni kan. Oh ni, nampak ni. Cantik kan? Nampak ni, daripada harga ada orang dia masuk kat sini tuan-tuan, dia beli. Cantik. Atau kat sinilah. Dia beli kat sini, dia naik sampai nampak tu, nampak? 600% naik. Kaya pak cik tuan-tuan. Kaya terus. Beli rumah terus. Dia jadi millionaire terus. Kan? Nampak cantik lah ni? Cantik. Tengok dia punya fundamental, technical cantik lah. Ini bukan hari tu. Pada hari tu semua hijau. Fundamental, hancur. Semua merah. Tengok net income, rugi. Rugi. Kan? Tengok quarterly report, rugi, merah. Kan? Dividend tak ada langsung. Tak pernah ada. Kan? Net profit, terbalik. Orang ke atas, dia ke bawah. Orang ke atas, dia ke bawah. Profit margin, negatif. Apa benda berniaga negatif? Baik tutup kedai. EPS, tak sampai 1 sen pun tak sampai. Negatif. Problem. Banyak problem. Paling semua negatif. Daripada kuartal ni. Negatif. Bila positif? Tak ada. Tak pernah positif pada 2018. Ya Rabbi. Tapi technical, ada tak syarikat besar melabur kat sini? Tak ada. Orang semua, orang individu. Wardah dia punya company. Cina, Melayu. Kan? So jadi, company besar pun tak percaya. Tapi dia punya technical, wow, power. Boleh masuk tak? Contoh nak masuk tak? Ini namanya counter goreng. Kan? Jadi kalau nak masuk, boleh. Sebab dia harta patuh syariah. Tapi risiko sangat tinggi. Sebab tu tuan-tuan kena tahu nak keluar cepat, jangan tamak. Tapi orang tu, aku tak tamak, aku keluar kat sini. Tengok dia naik, ada orang marah lah, dia marah saya kan. Aku dah naik, aku tak tamak dah 120, 159, tak tamak jual lah. Tengok dia naik lagi, sakit hati tengok kan buat ni. Tengok masuk kat sini, jual kat sini. Tengok dia naik sampai sini, sakit hati tu kan. Kan? Sakit hati naik sampai sini. Sakit hati, lagi sakit. Membara-bara. Tengok besok naik lagi. Ya Rabbi, bertambah-tambah lagi panas. Tengok ni, sini naik sampai sini 700. Besoknya, besoknya naik lagi tapi sudah merah. Sini naik sampai sini 781. Lepas tu dia mula terjun. Zoom. Terjun sikit je bagi chance-nya. Orang nak masuk. Dia terjun, kita jual cepat. Selamat aku, dia kata. Aku masuk kat sini. Aku jual kat sini. Selamat 694%. Tapi lepas tu dia lompat lagi kat sini. Ya Allah, 900% dah. Lepas tu dia lompat lagi. Jadi orang yang non-believer jadi believer. Orang non-believer dia tengok macam ni, tak boleh, skeptik si palsu je ni. Palsu. Lepas tu dia tengok palsu. Sekejap. Naik lagi ya. Palsu. Naik lagi ya. Palsu. Naik lagi. Palsu. Ni dah memang habis dah ni. Dia tengok, naik lagi. Palsu. Betul kot. Betul-betul dia pun masuk kat sini. Masuk, alamak, jatuh. Dia jual takut. Lepas tu, naik balik. Dia rugi. Naik balik. Tak palsu lah, betul lah. Dapat untung. Tengok naik sampai sini. Lepas tu, sekian, terima kasih. Zush. Betul kan? Tapi sekarang ni dia sedang bertahan. Sebab ada orang besar agak masuk. Dia sedang bertahan. Kalau dia tak kuat ni, dia jatuh lagi, dia masuk balik ke tempat asal dia. Kalau dia kuat, dia boleh naik lagi. Tapi, sebab tu kena tahu, nak keluar cepat. Nampak ni? Kalau daily, technically downtrend. Kalau weekly, excellent. Masih excellent. Sebab apa excellent pula kat sini? Sebab technical dia tengok macam ni. Weekly, tengok sini, atas ni. Ni 1 day, ni 1 minggu. Tengok. 1 minggu kan nampak tengah naik lagi tu. Tengok ni. Daripada sini, kat sini. Naik lagi tu. Masih naik. Sebab tu dia sebut technically excellent. Sebab naik lebih daripada 20% ni. Sebab apa monthly excellent? Sebab pun sama juga. Monthly pun naik. 1 bulan tekan situ. Masih naik juga. Walaupun nampak rambut panjang ni. Apa kata? Kalau 1 tahun pun masih excellent. Sebab 1 tahun tak boleh tengok lah. Tapi maknanya tahulah.
Kan? Satu hari tak berapa bagus sebab dia tengah turun. Waktu dekat ni dia sedang turun. Turun. Situ. Okey, itu maksud dia. Bagaimana nak kenal pasti suatu saham itu telah dimanipulasi? Yang ini kena masuk kelas intermediate. Kelas ini kita tak ajar. Jika dah subscribe, boleh tak dapat video rakaman hari ini? Video rakaman ada dekat grup Jom Saham, percuma saja. Semua boleh dapat dari situ. Contingan di saham tu boleh save tak? Alamak, inilah problem saya sikit. Contingan-contingan tu tak boleh save lah dekat sini. Kan? Dia tak boleh save. Inilah dia punya cabaran dia sikit lah. Saya ada limitasi dia lah. Tak boleh nak save. Apa lagi soalan? Macam mana baca gancat? Kita ada dekat kelas intermediate 2, tapi saya dah terangkan ringkas tadi. Urutan teknikal. Jika ikut urutan ni Ustaz, teknikal tu dari atas. Tak juga. Itu kita gabungkan semua. Maknanya tak ikut turutan pun tak apa. Ini adalah satu jenis lain, satu jenis lain, satu jenis lain, satu jenis lain, satu jenis lain. Macam tu. Baik. Baik, ini adalah semua yang kita ada dekat sini, Syariah Screener. Baik, kemudian apa lagi? Mengikut Tuan Zul Hilman adalah Presiden Persatuan Remiser Bumi Putra. Dia punya cara dia, mengikut teknik dia macam ni. Nak guna ni adalah begini. Kalau kita nak masuk, kita nak tengok yang baru excellent. Jadi kita nak tengok combination. Ada sebagian orang kalau dia nak betul-betul safe, dia nak tengok semua excellent. Itu cari waktu. Excellent. 4 excellent, tuan-tuan boleh masuk. Jangka panjang, insya-Allah selamat. Ada harapan. InsyaAllah selamat. Kalau 4 excellent, tuan-tuan masuk jangka panjang yang berbentuk 1 tahun, saya rasa insyaAllah selamat lah. Tengok ni, Ukitek. 1 tahun. Kalau 1 tahun, daripada mana? 2021 Mac, 2020 kat sini. Kalau tengok 1 tahun punya, dia daripada sini sampai sini. Nampak? Very good kan? So, jadi berapa persen? 63%. Okey lah. 63%. ASB tak boleh bagi 63% setahun. EPF pun tak mampu nak bagi return macam ni. Tapi risiko tanggung sendiri lah. So ni Ukitek. Uki teknologi ni menunjukkan sebab secara teknikalnya pegang lama dia kat sini berbaloi. Jadi tapi anything can change. Ini adalah teknikal, bukan manusia punya kajian. Ini adalah secara algorithm based. Dia akan baca. Dia akan analisis sendiri. So jadi boleh kalau tuan-tuan nak beli secara jangka panjang. Jangka pendek pun bagus, tapi jangka pendek semuanya kena berhati-hati sebab dia akan ada turun juga jangka pendek. Tapi masih lagi tuan-tuan kena belajar support dengan resistance, dengan volume. Ni volume. Volume ni sangat penting. Kalau ikut Tuan Zul, ini panjang ni adalah volume besar masuk. Volume besar masuk, ini jerung. Ini namanya jerung masuk. Kan, bila jerung masuk, volume dia berapa kat sini? Tekan sini, tengok. Letak kat situ, cursor letak kat sini. Tengok berapa volume dia dekat atas tu. Dekat atas tu. Nampak ni? Yang gerak atas, nampak? Nampak? Saya tak boleh nak alih tangan saya ni. Nampak yang atas tu? 11.45 juta. 11.45 juta. Sini 4.002 juta. Sini 11.065 juta. Baik, yang 11 juta ni, kan? 11 juta ni tuan-tuan kalikan dengan harga dia RM3. Kan, kalau kat sini berapa itu? Masa kat sini harga dia adalah RM3. 11 juta maka RM33 juta. So maknanya siapa yang beli? Maka biasanya orang akan cakap ini adalah market maker atau institution yang beli. Sebab orang biasa tak ada 33 juta ni. Walaupun bukan satu orang punya belilah, maknanya perdagangan pada hari tersebut. Maka sudah tentu ada jumlah yang besar masuk. Ini maknanya ada jumlah besar masuk. Okey. Baik. Banyak lagi boleh. Tuan-tuan nak belajar dekat sini, tuan-tuan nak belajar juga CCI pun boleh. Saya suka juga tengok CCI. Bila dia drop tu, saya tengok CCI. Saya tengok. Bila dia drop ni, saya tengok CCI. Kalau dia power, dia drop bawah,
dia sampai kosong. Kalau di syarikat yang power, dia sampai je kosong, dia sampai macam ni, negatif 144, dah sesuai nak masuk lah. Maknanya risiko kurang lah. Tengok dulu sejarah dia. Sejarah dia, dia jatuh paling teruk berapa? Oi, jatuh kat ni. Negatif 41, 431. Kat sini maknanya kalau dia tengah uptrending, kat sini memang dah teruk. Sebab ini semua satu dunia teruk. Tak apa, ini tak boleh kira. Ini luar biasa punya sebab COVID. Kalau dalam keadaan tengah uptrend, dia jatuh teruk paling teruk berapa kat sini? 222. Kalau yang biasa-biasa sikit teruk dia 177. Maka kat sini dia 184. Dia dah rebound. Dekat sini dia rebound. Dekat sini dia dah mula rebound start 150. Jadi kita dah tahulah kita nak masuk. Kalau kat sini dia bila dia rebound, dia naik paling tinggi berapa? Dia naik sampai tinggi sampai 9, dia turun balik. Kat sini dia naik, dia tak tunggu dah, dia naik sampai 100. Yang ini dia turun, dia naik agaknya boleh sampai sini ataupun sikit dia akan turun balik. You decide. Ini semua ilmu-ilmu yang nak kena belajar, tuan-tuan. Ini bukan satu-satunya indikator yang kita lihat, kita tengok pelbagai. Ini salah satu, double check, triple check untuk kita betul-betul nak tahu sesuai tak aku masuk. Macam tu. Jadi contohnya macam satu saham ni, DNO. DNO ni, itu kalau nak beli 1 minggu ke 1 bulan ke tuan-tuan, DNO ni juga sesuai untuk kita tengok di bawah ni, kita boleh masuk semua, technically good, excellent, revenue power, ethical power, banyak yang power lah. Quarterly report pun, net profit pun hebat. Hebat lah. So, jadi saya masuk hari Jumaat, hari Khamis lepas saya masuk, saya beli kat sini. Nampak tinggi kan? Saya beli. Tak apa, sebab dia ada tanda-tanda boleh buat BTST. Tahu apa itu BTST? Sebab Malaysia punya saham ni agak risiko, jadi saya pun takut nak masuk dalam lama. Saya guna strategi sekarang ni masuk jenis BTST, iaitulah buy today, sell tomorrow. So saya tengok dia tengah naik tinggi ni, tinggi bahaya ni. Saya beli juga sebab dia ada syarat-syarat dia. Adalah, kita akan ceritakan pasal syarat-syarat tu dalam program kita yang bernama BTST. Ini dia. Buy today, sell tomorrow. Buy today, sell tomorrow. Hari Isnin ni. Pukul 2.30. Sebab apa 2.30? BTST ni dia kena masuk pada pukul 4.30. Kita kena beli saham. 4.30, 4.45, 4.50, 4.55. Masa tu kita beli saham tu. Tak kira lah berapa harga sekalipun, tapi bila dia cukup syarat. Syarat dia apa? Volume. Syarat dia lagi apa? Oh, panjang syarat dia. Itu kena belajar pada hari tersebut lah. So bila cukup syarat, beli. Saya beli. Cukup syarat dia. Saya double check lah juga pasal dari sudut ni, dari sudut moving average. Saya check moving average, saya check juga dari sudut exponential moving. Saya check juga ni, saya buat harga kat sini harga 10. Yang ini saya buat 5. Warnakan dia warna merah contoh. Kan? Yang ini saya buang dulu, tengok apa nama MA, tengok 20. Input masuk 20. Kan? 20 tak? Okey, kita warnakan warna lain supaya tak confuse. Kita warnakan dia warna hijau. Okey, atas 20 tak? Atas 20. Atas 20 boleh pertimbang beli. Delete. Dah tahu dah atas 20 boleh pertimbang beli, dia uptrend, delete. So sekarang ni tengok. Bila line merah cross line biru, maknanya dia sedang ada momentum yang sangat baik untuk naik. Dia cross je, dia naik. Bila dia tak cross deck. Kalau dia cross bawah je, dia jatuh. Dia cross balik atas, dia naik. Sekarang ni dia sedang naik, menjauh lagi, menjauh. So jadi sekarang ni dia dah jauh sangat ni. Oh, risau juga. Tengok Dan bila mana merah ni, 5 ni, dia cross candle punya body macam ni. Ikut Tuan Izrul punya back test dah lama bertahun-tahun, dia kata sesuai beli. Maknanya saya tengoklah, saya tengok volume sesuai BTST, garisan 5 sudah pun cross candle punya body, dapat lagi 1 poin. Tengok pula poin-poin kat sini, hampir semuanya hijau. Maka saya pun beli. Saya beli lah dekat 4.36. Besoknya, pagi-pagi saya dah standby nak jual. Dia pun naik. Buka je saham, boom, dia naik. Naik turun. Saya jual.
Saya jual dekat RM4.49. RM4.48 saya jual. Cukup lah. Selamat. Lalu saya jual, saya tak takut dah, habis lah. Tak ada risiko, relax lah. Dah ambil duit lah, relax lah. Macam tu lah, tu. Itu PTSD namanya. Saya jual pada pukul 10 lebih, saya jual. Okey, habis cerita dia, saya pun tidur elok, saya pun buat kerja macam biasa, tak perlu nak tengok-tengok saham. Sebab saya dah untung dah. Sesekian banyak. Habis cerita. Itu namanya BTSD. Siapa nak masuk melabur saham bentuk macam tu, kena belajar kat sini. Dengan Tuan Izrul ni. Saya akan sebut juga saya punya teknik juga campur dengan Tuan Izrul. Accuracy saya dah check beberapa kali, banyak kali saya check. 60 ke 85% ketepatan. Malah pada hari yang ini saya check ada dua, pada hari ini saya ada dua, satu saya masuk, satu saya check. Yang saya masuk DNO, satu lagi adalah Inari. Maka dua-dua naik. Jadi kat situ maknanya saya guna teknik Izrul lah. Jadi Izrul akan ajar nanti. Saya tak ada license untuk mengajar benda tu. Saya just terangkan pengalaman saya. Jadi inilah dia panduan yang boleh Syariah Screener buat. Semua nama-nama saham kat sini tuan-tuan jangan beli tau. Saya berikan sebagai pendidikan case study. Bukan saya suruh beli ni. Tuan-tuan nak beli, tuan-tuan kena belajar. Belajar betul-betul bila nak masuk, bila nak keluar. Jangan nanti beli kat sini, macam kat sini, kita beli bagus dapat beli. Beli kat sini jatuh, lepas tu marah kita. Ini tak sesuai beli dah. Yang ini sesuai ke tak sesuai ni? Tak boleh nak cerita hari ni. Kan? Baik. Jadi itulah dia yang kita boleh bagi dekat Syariah Screener. Okey, sekarang habis yang Malaysia punya. Ada soalan tak? Sebelum kita pergi yang US punya, apa Syariah Screener bagi untuk US punya? Saya tengok soalan. Doktor, dalam graf hanya ada candle untuk satu hari. Bagaimana nak tengok real time candle dalam indikator macam MACD dan RSI real time untuk bawah satu hari? Okey, kalau Syariah Screener memang tak ada. Sebab apa kita tak ada? Sebabnya memang benda tu Syariah Screener kita tak boleh beli saham tu kat sini. Ini bukan platform beli saham, ini platform analisis. Kalau tuan-tuan nak tengok yang itu, tuan-tuan boleh tengok dekat secara percuma. Kalau tuan-tuan tak ada account trading platform, tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Boleh tengok kat sini. DNO contohnya. DNO. Pergi full featured. Tak boleh. BTST tak boleh beli hari cuti. Hari cuti semua tutup, tuan-tuan. So dekat sini lah. Tuan-tuan masuk ni, nampak? Boleh nampak tak? Tengok ni. Kalau saya lah, saya punya style, saya akan guna kat sini pula. Dekat Syariah Screener pun tak ada. Saya akan guna ni. Smart MCDX ni. Saya tengok mana yang merah. Yang merah ni adalah big money dia masuk. So dia ada satu hari. Ni satu hari. Merah ni banyak. Oh, saham ni maknanya institusi suka. Ni saya punya lukisan sikit. Tengok risk dan reward. Saya dah lukis lah. Sebab saya nak masuk hari tu kan. Saya dah lukis dah. Delete dah. Tak tengok lah. Kita sampahkan dia. Nampak ni. Ni 5 dengan 10. Merah tinggi nampak. Tengok yang 1 minit. Tengok 1 minit. Ini untuk orang intraday. Intraday kena belajar dengan Puan Zul. Nampak ni. Kalau pada 2 April, dia start kat sini. 2 April. Sini. Dia start kat sini. Dia start, dia naik sampai RM4.56. Oh, tu dia. Saya tak berani nak tunggu. Saya jual terus je. 4.49 je. Oh, tunggu lagi 4.56 itu naik. Dia turun, Pak. Dia turun, naik, dia turun. Itu dia sideways. Sampailah ke petang. Dia naik balik sikit. 4.54, dia turun balik dan dia tamat dekat yang agak tinggi. 4.51. Ada merah tinggi kat sini. Ini kita tengok dekat trading view lah. Tapi boring lah trading view ni, banyak iklan lah. Tuan-tuan kena bayar lah. Okey, boleh tengok sini. Ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat tuan-tuan punya. Kalau siapa yang dah ada account, tuan-tuan boleh tengok dekat tuan-tuan punya trading platform. Saya terbuka trading platform sekejap. Trading platform kat sini. Contoh, tuan-tuan boleh buka dekat trading platform kat sini. Okay. Bagi siapa yang ada trading platform, yang sebawah satu hari, tuan-tuan tengok kat sini. Tengok dekat sini, tekan. Contohnya tengok ni, Ataim pun saya geram buat tengok ni. Kan? Ataupun, tengok saya susun, Ataim. Tengok sini.
So, jadi tekan kat situ, M plus Wiz, dia akan keluar macam ni. Macam ni. So kat sini ada D campur, tekan 1 minit. Tu dia keluar. Okay. Boleh belakang lah. Tengok sana boleh, sini boleh. Tapi syariah skinner kita tak sediakan benda tu sebab kita bukan untuk betul-betul orang beli terus saham. Sebab kita pun nampak benda ni dah ada dekat sini. So kita tak perlu nak ada banyak lah. Kan? Ini pun memang tempat yang orang mesti nak masuk juga. Macam ni jugalah ticker chart ni. Boleh tengok dia punya pergerakan dia. Ya. Baik. Apa lagi soalan? Syariah screener. Kat sini Okey. Yang seterusnya BTST tak boleh beli hari cuti. Macam mana nak view smart MCDX tadi. Tekan je lah, cari je lah dekat sini. Cari dekat sini. Kat sini. Tapi dekat syariah screener tak ada lah. Dekat syariah screener tak ada. Kena pergi trading view tadi. Trading view mana ni? Dia tak ada kat sini. Tu tekan macam ni. Tekan dekat indikator MCDX ni. Tekan situ, dia keluar. Dia keluar. Gitu. Lepas tu tengok satu hari dulu. Gitu, keluar. Okey. Screener Wall Street terhad ke? Hanya certain counters. Okey, betul. Okey, habis kat situ kita pergi kepada US pula. Bagi mereka yang nak melabur di US, pergi ke US stock. So kita boleh cari. Setakat ni betul memang terhad, tapi terhad pun kita dah ada 4,000 lebih dah saham. So ada sebahagian saham yang kita belum sempat analyse. So jadi bahagian sebelum sempat tu kami pun tak ada nak komen apalah kan. So, jadi contoh nak beli saham Micron. Pembuat semiconductor yang power. Tekan kat situ, tu tengok. Dia keluar terus. Dia punya business filter, syariah filter, ada sebut ni less than 5% non halal income. So patuh syariah mengikut ke-99 pengeluar fatwa kewangan Islam sedunia. Dow Jones Islamic Index punya Islamic Index punya syariah scholar dia punya pandangan, Standard & Poor's, AWFI Bahrain, semuanya Security Malaysia, stock kat Europe, Thomson Reuters, FTSE dekat London, ISRA Malaysia, MCS Morgan Stanley Malaysia. Semua pas. Kemudian financial ratio screening pula pun sama juga ikut yang atas punya panduan, tapi ada berbeza-beza fatwa. Bila berbeza-beza fatwa dan cara kira, ada yang fail. Daripada 9, 7 fail, ada 1 je, 2 saja yang pas. Jadi macam mana cara nak guna? Cara nak guna ni kalau tanya saya, ada satu yang atas, yang sama yang atas, FTSE atas pas, bawah pas, cukup dah. Bagi orang awam, tuan-tuan boleh nak bertaklid dah. Terus taklid bahawa ini tuan-tuan boleh beli. Habis cerita. Gitu tuan-tuan. Bila ada atas satu yang sama dengan yang bawah ada dua-dua pas, boleh beli. Contohnya KLCI. KLCI ni SC Malaysia lah. KLCI ni Malaysia. SC Malaysia. SC Malaysia pas, bawah, atas pas, bawah pas, cukup dah. Walaupun yang ISRA fail, yang ni fail, tak apa. Itu cara dia. Kemudian yang ini pun sama juga. Nampak ni. Yang ini pun sama juga. Dari sudut ini, kita tengok, kita boleh buat kajian sini. Tekan sini. Technical analysis, nampak? Kita boleh buat technical, kita boleh buat chart macam biasa, dan kita boleh pergi sini. Tengok dia punya data kewangan dia. $92 dijual 1 unit. Dan dia punya basic earning semua boleh tengok sini, dan earning dia kat sini best. Saya suka ini. More financial. Tengok overview, tengok dia punya saham dia. 2017 20 billion USD. Profit margin 25, tambah jadi 46, turun 26, turun jadi 12. Nampak ada kurang sikit lah. Tapi masih tetap menguntungkan dengan net profit sebanyak 2 billion berbanding 6 billion dalam annually. Kalau tengok quarterly
revenue 5 bilion untuk 900 juta, 800 juta, 600 juta. Ada turun sikit lah Micron ni. Tengok dia punya ni ada earning dia. Dekat US dia ada benda ni. Earnings dengan estimation. Actual dengan estimation. Malaysia tak banyak sangat benda-benda macam ni. Tu dia ada profile, dia ada financial. Siapa yang nak baca financial data. So statistik boleh tengok dari sudut berapa key stat dia. Dia punya cash flow, dia punya balance sheet. Boleh tekan saja, boleh kita banding sudah chart dia nampak. Nampak tu. Income statement dia, apa nama tu, equity earning, net income dah ada. Tengok kat sini, net income, quarterly dengan annually. So selain daripada filter yang ini, kita ada tuan-tuan boleh ada data yang betul boleh buat. Tak perlu nak pergi kat TradingView pula, tak perlu nak pergi dekat investing.com, tak perlu nak pergi dekat CNBC. Boleh terus buat analisis kat sini. Itu yang kita harapkan dapat membantu para pelabur kita. Dan kalau nak tengok detail lagi, apa yang ni non halal ni apa detail? Kalau yang dah ada sempat kita membuat kajian, tekan sini download activity. Download activity, alamak ada silap sikit, ada bug sikit, keluar yang Apple punya. So yang Apple punya pula keluar. Tapi macam ni lah bentuk dia ni, keluar kat mana berapa persen yang tak patuh syariah, yang interest dividend income yang failnya. Dan bila kita tengok yang non syariah compliant adalah 1.6% sahaja. 1.6%, maka dia pas sebab internationally standard less than 5%. Okay, baik. Itulah yang kita sediakan dekat US Stock Screener. Habis. Baik, itulah sebenarnya apa yang ada. Dan last kali, yang menarik juga dekat Syariah Screener, kita punya partner, external partner. Kita ada trading journal. Contoh kita tekan, tuan-tuan kena daftar sekali lagi. Tapi daftar pakai email lain kita pulang. Maka dah daftar, dah sign up, tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan punya. Contohnya tuan-tuan gunanya ni. Contohnya, tuan-tuan sign in. Tuan-tuan akan nampak macam ni. Ini adalah akaun contoh. Akaun contoh. So jadi, apa saja tuan-tuan beli, tuan-tuan boleh rekod kat sini. Contohnya saya belilah. Saya beli contohnya, saya beli apa tadi? DNO. Saya beli DNO dengan harga berapa? 436. Saya beli berapa kuantiti? Contohnya saya beli 500 kuantiti. Contoh. Lepas tu saya beli tarikh berapa? Contohnya saya beli tarikh dia adalah pada hari Khamis. Letak kat mana? Pakai broker mana? Setiap broker ada calculation harga dia. Boleh tengok kat sini. Contoh saya pakai M+. Remark apa? Tekniknya BTST contoh. Submit. Bila submit, dia keluar tu ke atas. Nampak? Dia keluar tu. Kalau saya belum jual, dia keluar kat atas tu macam ni, dia akan keluar bersih. Profit kita setelah tolak semua cukai-cukai. 3.44%. Cantik lah. Kalau tuan-tuan beli 2 hari, nampak ni, holding 2 hari, dapat 3.44, cantik sangat dah tuan-tuan. EPF bagi kita 4.9 setahun boleh bagi. Ini dapat 3.44. Kalau beli dengan harga tadi, dah untung, banyak betul saya beli. Contohlah kan. Contoh 200,000 beli, sekarang ni 225,000. 7,500 untung. Katalah saya sell terus. Bila sell, katalah dengan harga current kat ni, dia automatik akan detect. Okay, sell sebab apa? Dah sampai line atas BB. Contoh, boleh jeban. Kita dah buat kita punya remark. Kita nak belajar daripada kita punya sendiri. Brokerage M+. Submit. Bila submit, dia dah hilang kat ni, dia dah masuk bawah. Nampak ni. Dia dah masuk bawah, kita tengok kat sini yang close date. Close date yang terkini DNO, kita beli 218,000, total fee RM909, gross profit 7,500, net profit 26,500, 3.2%. Habis. Kita boleh tengok balik kita punya pembelajaran dulu.
Kita boleh tulis journal apa benda, kenapa aku beli, kenapa betul ini kena buat, kena ikut cara ni. Kalau ada mistake, type mistake apa, setup kita apa yang kita pakai, BTST ke apa, cut loss kita berapa, target price kita berapa. Ini trading plan namanya. Boleh tengok corporate information sikit kat sini. Return simulator pun tak berfungsi pula. Okey, tak apa. Gitulah. Kemudian kalau ini namanya paper trade. Paper trade ni win nampak ni. Paper trade, so kita boleh tengok balik dekat sini. Kita tengok apa yang kita beli. Ada plantation punya industrial product, teknologi, consumer product, teknologi part ni. Kemudian ini semua yang dah close trade, yang kita dah beli dan jual. Part ni yang win banyak ni, yang win. Yang loss ni semua yang rugi. Lepas tu dia akan kira lah. 13 win, 13 loss. 81% kita berjaya. Biggest win, biggest loss. Nampak? So jadi data ni lengkap, menarik. Jadi kalau kita tengok yang tahun lepas ni, contoh kita tekan sini, overview. Dia akan tunjuk kat mana return kita yang paling besar. Supermax, Top Glove, Parkson macam ni. Nampak? Kat mana? So dia bagi kesimpulan. Tu dia lengkap. Okey. So ini datang sekali dengan Syariah Screener. Nampak tu. Kita boleh buat analis terhadap kita punya performance 1 tahun. Tapi ini untuk 1 tahun lah. Tapi yang belum, yang tahu yang terkini belum keluar lagi lah. Dia keluar kat sini baru. Ni kat sini. Kita boleh tengok kat sini lah. Jadi setiap kali kita trade, kita masuk kat sini. Kalau kita malas sangat, kita boleh copy paste pun boleh. Itu kena lain hari punya ajar. Kita boleh import ke sini, copy paste. Kita masukkan trade kita dekat sini, automatik dia tuliskan. Kita tak payah nak tulis biji. Tu dia. Kan? Tu dia kelebihan dia. Baik, habis. Jadi ada soalan? Tengok soalan jap. BTST tu ikut syariah tak? In terms of ownership. Ikut syariah. Dia suruh syariah, BTST kita beli hari ni, kita jual besok. Saya beli beras-beras dan minyak-minyak hari ni dalam kuantiti yang banyak, saya jual besok. Patut syariah, tak ada masalah apa-apa. Sebab ownership dah jelas. Sama juga dekat bursa, ownership dah jelas walaupun ada T-3, tapi on the paper, on the ownership legally, kita sudah actually memiliki saham tersebut. Dalam screener itu, saham US dah patuh syariah lah kan untuk orang awam. Yes. Jadi kalau yang tak patuh syariah, contohnya macam ni. Tengok tunjuk yang tak patuh syariah, kalau ada saja, bagus soalan tu, saya lupa nak cerita. Amazon ni bawah ni ada yang pas, nampak tak? Yang atas semua fail, maka kita tak boleh beli saham ni, tuan-tuan. Saham Amazon walaupun 2.16% dia naik baru ni, kita tak boleh beli sebab semua fail ke atas. So jadi kalau semua fail kat atas, tak boleh. Jadi kalau ada sebahagian saham yang belum ada dekat atas, sebab kita orang belum sempat semak betul-betul, contohnya macam Ahmad pun dah check juga. Apa yang belum check kat atas? Moderna pun dah check juga. Yang belum check atas, PNG, Procter & Gamble dah check juga. Procter & Gamble kita orang tak luluskan. PNG bawah semua hijau, atas semua merah, tak boleh beli. Dia kena ada atas ada at least 1 hijau. Itu syarat dia, tuan-tuan. At least ada 1 hijau boleh beli. Bawah pun mesti ada 1 hijau. Kalau paling cantik dia regu. Ni S&P, sini pun S&P. Barulah cantik beli. Yang tak ada atas lagi, Encore ada tak? Yang ni, macam ni. Yang ini, Encore Capital ni, bawah semua fail, yang atas tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab kita orang belum buat kajian. Tapi kita, kalau yang macam tu, you are on your own untuk check apakah dia punya kerja. Kalau macam ni, Provision Debt Management, Recovery Solution, Consumer Property Owner, terus tahu, tuan-tuan. Bila dia syarikat di US, dia menguruskan hutang, dia mesti urus interest. Maka yang ini memang tak patut syariah. Walaupun belum kami masukkan, kita dah tahu dah dia punya business activity tak patut syariah. Macam tu.
Macam tu dia punya panduan dia tuan-tuan bagi yang belum keluar yang sebelah atas, tapi bawah pun dah semua cancel Katalah macam Agilent teknologi dah juga. Alcoa ni pun tak boleh juga. Tengok semua merah bawah, tak ada can dah. Tak payah tengok business apa pun tak payah sebab semua bawah semua cancel. Dia apa ni? Dia buat apa ni? Aluminium. Okay. Business dia okey nampak. Business dia aluminium, produk semua sekali. Business okey, tapi maknanya atas ni kalau kami keluarkan mungkin insya-Allah okey, tapi bawah semua fail tak boleh beli tuan-tuan. Tak boleh beli. Itu panduan dia. Alright. Apa lagi soalan? Hukum buy today sell tomorrow, buy today sell today. Ini intraday. Intraday ada perbincangan tapi maknanya majoriti ulama kata haruslah buy today sell today. Sebabnya macam saya beli limau hari ni daripada pasar, saya jual kat kedai saya hari ni juga. So hukumnya harus. Kan? Hukumnya harus. Saya jual 5 minit lepas tu pun hukumnya harus. Jadi susah nak kita kata tak haruslah. Cuma bagi saya peribadi saya tak berapa minat lah. Tapi nak kata haram tu saya tak ada stand yang kuat nak mengatakannya haram lah Plug power ni apa? Uber. Kenapa 9/9 tepi di tepi atas oh iya ke? Gigi 9/9. Sekejap. Rock. Pro 9/9 ni merujuk kepada ni financial ratio. Tak apa, ini kita betulkan nantilah. Takut orang confuse betul letak kat bawah ni. Financial ratio screening 9/9 dapat ni. Semua lulus. Tapi atas fail semua. Jadi tak boleh beli lah. Optimax Usha dari sudah apa Optimax dah ada ke dalam ni? Optimax ni mata punya company ni, buat cermin mata, contact lens dan seumpamanya. Tunggu sikit okey. Optimax cantik nampak? Chart dia cantik, maknanya jangka panjang cantik. Kan? Tapi jangan kita anggap macam ni dia turun macam ni tau. Kita kadang kita tengok macam ni. Oi, cantiknya. Tapi kadang-kadang hari tak mestinya secerah, kan? Dia boleh jadi turun. Tapi dia boleh turun sikit ni tak apa. Turun sikit dia naik balik, dia turun sideways, naik balik tak apa. Yang ini pun macam ada harapan nak naik sebab dia dekat bawah, kemudian dia buat macam ni, dia macam apa nama ni tak ingat saya lah, hangman ke apa. Kan? Tapi dia bawah ni dia maknanya harga orang yang menolak ke atas lagi kuat daripada orang yang menolak ke bawah. Membeli lagi kuat daripada menjual. Orang jual dia akan bawa ke bawah, orang beli dia tolak ke atas. Jadilah dia gambut kat bawah tapi candle ke atas. Ini menunjukkan kuat orang nak membeli. So dekat sini pun volume pun meningkat. Satu saban hari meningkat. Saya nampak macam harapan besar untuk naik ni pada hari Isnin ni, Optimax ni. Tengok pula cara dia nak tengok. Okey, kita case tadi. Katalah kita nak beli Optimax, kita tengok nampak ni naik semua. Dia punya volume. Kat sini belajar candle ada menunjukkan bagus. Lepas tu kita masuk lagi satu. Contoh kita tengok MA20. Okey tak? Di atas MA20 tak? 20. Di atas. Dia baru saja pecah semalam, dia menaik balik di atas dekat sini, dia dekat sini. Atas MA20. Okey, boleh kaji seterusnya. Lepas dah atas MA20, tengok pula yang ke seterusnya. Exponential moving average. Exponential moving average. Ambil dua ketul. Satu letak nombor 5. Letaklah warna merah. Satu lagi letak nombor 10. Biar warna biru. Oh, dia belum lagi. Dia belum terputus lagi. Boleh tahan? Dia belum cross ke bawah. Maknanya dia ada harapan untuk menaik balik. Macam ni. Dia hampir nak cross, dia naik balik. Hampir nak cross, dia naik balik. Okey, sekarang habis kat sini, kita dah nampak dia dekat mana. Dia maknanya sedang downtrend sikit. Memang betul dia sedang pullback. Kita relate balik, kita masuk pula
BB. BB dia dekat line tengah. Perangai dia macam mana? Tengok perangai dia. Perangai dia pernah sampai line bawah, dia lompat. Sini dia sampai line tengah, dia turun sikit, dia lompat. Dia tarik balik, dia sampai line tengah, bocor sikit, lompat. Line tengah, naik. Line tengah, bocor sikit, lompat. Bagus. Nampak ada harapan. Kalau BB, cantik. Kalau BB nampak comel. Tengok kat sini, banyak comel. Fundamental dia pangkah bukan sebab dia teruk ni. Sebab dia ni adalah saham baru masuk, IPO. Maka kena faham kalau IPO dia masuk pada tak sampai setahun lagi. Sebab tu dia kosong, dia banyak pangkah. Pangkah sebab dia tak boleh baca ni, revenue kosong. Sebab dia tak boleh baca lagi sebab dia belum cukup setahun. So jadi kat sini BB pun nampak okey sebab perangai dia sampai tengah dia akan lompat. Okey, katalah kita tengok kena channel pula. Double check lagi. Double check. Ini kena check banyak tuan-tuan. Double check. Kena channel pun cantik. Dia sampai dekat tengah dia bocor sikit naik. Dekat tengah naik. Dekat tengah naik. Sekarang ni dekat tengah dia dah bocor sikit. Dia dah mungkin nak naik. Bagus. Okey, kalau nak masuk macam mana? 1.68 kita kira kat gancak. 1.68. 1.68 kat sini dia akan pusing sini. 169 dia punya support yang agak kuat warna biru ni. Dah dekat sangat. Dia suka support resistant. Support dia kuat kat 163. Alamak, tinggi pula. Sayang. Kalau masuk awal sikit bagus. Kan? Risiko tinggi sikit lah. Sebab resistant dia 169. Dekat sangat dah dengan kita. Kita dekat 168. Resistant pertama dia kat 169. Maknanya kalau pecah resistant tu mungkin dia akan lompat lagi. Kalau tak pecah, dia akan jatuh balik. Kalau dia jatuh balik, dia mungkin akan jatuh sampai 166 terlebih dahulu. Kalau pecah, dia 163. Itulah cara dia kita nak guna cara screener. Jadi kita dah kena ada stop loss, cut loss. Kalau dia jatuh 163, kita jual terus. Sebab dia mungkin jatuh lagi teruk, tapi mungkin dia rebound. Tapi just terpaksa kita kena buat keputusan sendiri. So kat sini, kalau tuan-tuan nak masuk, dia ada peluang naik. Tapi saya rasa macam gap up dah agaknya. Kat sini berapa ni? Sekejap kita tengok yang kat sini volume dekat sini 3.4 juta, kat sini 4.7. Kita pun tolak 4.7 tolak 3.49 juta. 1.21 bagi 3.49 kali 100, 34%. Boleh. Cukup syarat. Cukup syarat. Kalau hari Jumaat lepas saya perasan, mungkin saya akan masuk. Tapi saya tak perasan pula. Optimax. Sebab dia technically downtrend. Sebab ni, untuk yang harian, daily kan dia jatuh ni. Dia sideways, dia jatuh. Tapi memang sudah sampai waktu dia lompat. Dijangka. Okay. Tengok dia punya profit pula. Tengok bagus. Tak ada problem. Dividend memang belum ada, baru masuk. Revenue kalau banding dengan KPJ, KPJ besar sangat, tak boleh lawan. Ni, ini besar juga. Ini dia menang lah. So 17 juta. Net profit, power. Kalau banding KPJ tak boleh banding lah. KPJ power besar. IH kan dia besar. Dia punya leader dia. Jadi kat sini dia punya quarterly report 2,60,909,000. Ni berita-berita dia. Pada part saya nampak sihat lah. Tengok yang pakai international standard pula. Kalau beli 5 minit, buy. 5 minit, buy. 15 minit, buy. 1 hour, neutral. Kalau beli 4 jam, neutral. 1 hari, buy. 1 minggu, buy. 1 bulan, buy. Nampak? Ini penggunaan ini. Kita buat cross reference saja. Yang ini pakai 28 indikator. International. Kalau 1 bulan tak apa bagus sangat, 1 minggu dia kata bagus. 1 hari dia kata bagus. Pak ni kat sini result dia. 11 indikator kata buy, 10 indikator kata neutral, 3 indikator kata jual. Itulah caranya. Habis.
Baik, saya dah dalam terlajak masa, jadi tuan-tuan pun dah penat. Jadi saya rasa itulah antaranya, dan sebagai kesimpulan, tuan-tuan yang berminat, kita bagi kepada tuan-tuan harga yang bagus. Dekat sini tuan-tuan boleh tengok pricing dia. Pricing ni